ketahui semua komiti. Bagi haluan. Ini sana. Okey semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sama saya yang berhormat yang Datuk T Q selaku pengerusi PAP Negeri, Bahagia Datuk Halim Pakcik selaku pengerusi Parti Keadilan Rakyat di peringkat negeri, rakan-rakan pimpinan Pakatan Harapan di peringkat negeri, merujuk kepada sidang media yang diadakan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada 5 Oktober 2021 mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14. Kita saya ingin menjelaskan kronologi yang berlaku. Pada 4 Oktober 2021 jam 1 suku petang, sidang media Datuk Seri Utama Engineer Teknologis Haji Idris bin Harun, mantan Adun Sungai Udang bersama 3 lagi mantan Ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Datuk Nur Hizam bin Hassan Bakti Kalan Batu, Datuk Nur Effendi bin Ahmad Lokmas dan Datuk Haji Nur Azman Haji Hassan Adun Pantai Kundo, yang menyatakan bahawa mereka telah hilang kepercayaan dan tidak lagi bersama kerajaan negeri, dan dalam masa yang sama mereka juga sudah memaklumkan melalui surat makluman mereka kepada pejabat Ketua Menteri Melaka, dan pada 4 Oktober 2021 hari yang sama jam 1.45 petang, sidang media mantan Adun Pakatan Harapan Negeri Melaka bersama dengan 4 adun tersebut menjadikan jumlah keseluruhan 15 ahli Dewan Undangan Negeri keseluruhan daripada 28 adun, menyatakan ketidakpercayaan kepada kepimpinan Datuk Seri Utama Haji Sulaiman bin Mat Ali. Maka dengan sendirinya kerajaan negeri di bawah pimpinan beliau tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar, iaitu majoriti ahli Dewan Undangan Negeri, untuk terus mentadbir kerajaan negeri Melaka, dan beliau sepatutnya meletakkan jawatan selaku Ketua Menteri Melaka. Dan kita boleh melihat pada 4 Oktober 2021 jam 3.30 petang, saya mewakili Adun Pakatan Harapan Negeri Melaka dan Datuk Seri Utama Engineer Teknologi Haji Idris bin Harun mewakili 3 adun tersebut mengutus surat memohon untuk mengadakan kunjung hormat kepada Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Melaka bagi menjelaskan senario politik semasa serta membincangkan tentang usaha yang boleh diambil bagi memastikan kestabilan politik negeri dan kesinambungan pentadbiran kerajaan dapat diteruskan. Namun dimaklumkan bahawa Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri dikuarantin Kendiri akibat kontak rapat COVID-19 hingga Khamis 7 Oktober 2021. Dan kita boleh melihat pada 5 Oktober 2021 jam 3 petang, sidang media Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka pada 5 Oktober 2021 memaklumkan mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka ke-14 dan menyatakan kerajaan sedia ada akan berperanan sebagai caretaker government. Kalau kita merujuk kepada perkara 74 Perlembagaan Negeri, jika Ketua Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, maka Ketua Menteri hendaklah meletakkan jawatan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Dan Pakatan Harapan Negeri berpandangan bahawa Ketua Menteri tidak lagi mempunyai kepercayaan majoriti dan tidak wajar menasihati Tuan Yang Utama di-Pertua Negeri untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri yang ke-14. Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri juga sewajarnya tidak bertindak terburu-buru membubarkan Dewan Undangan Negeri ke-14 sebelum mendengar pandangan majoriti ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak lagi bersama dengan pihak kerajaan.
Pengumuman Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka untuk kerajaan sedia ada sebagai caretaker government juga agak mengelirukan. Pakatan Harapan Negeri Melaka berpandangan adalah tidak wajar untuk seorang yang telah hilang kepercayaan dibenarkan menjadi Ketua Menteri Caretaker Government. Mengambil kira apa yang berlaku pada 2 Mac 2020 sebagai Presiden KIS, apabila saya hilang kepercayaan sebagai Ketua Menteri Melaka, tugas pentadbiran kerajaan negeri dipertanggungjawabkan kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri sehingga Ketua Menteri baharu dilantik. Pakatan Harapan Negeri Melaka berpandangan kepada apa yang berlaku mempamerkan bahawa norma-norma biasa tidak dilaksanakan oleh pentadbiran tertinggi kerajaan negeri dalam menangani krisis politik pada kali ini. Oleh itu, Pakatan Harapan akan merujuk kepada proses-proses ini di mahkamah bagi memastikan keabsahan caretaker government seperti mana yang diumumkan oleh Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Pakatan Harapan Negeri Melaka kekal berpegang kepada prinsip bahawa kestabilan politik merupakan perkara asas untuk kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan usaha ke arah pemulihan ekonomi negara. Keutamaan Pakatan Harapan Negeri Melaka adalah untuk memastikan kestabilan politik bagi memastikan pentadbiran yang cekap, bertanggungjawab dan telus dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat. Itu untuk makluman pada hari ini. Kalau ada sebarang persoalan, Yep. Nak rujuk kepada mahkamah. sekarang ni kita telah melihat proses-proses yang sedang dibuat berdasarkan kepada maklumat-maklumat itu, dan kita akan sedang usahakan secepat mungkin. Ada perbincangan tak dengan Datuk Seri dengan untuk offer dia kursi apa-apa ke? Ya, sebenarnya kalau kita melihat segala bentuk perbincangan bagi kita sepatutnya kita wujudkan di hadapan Tuan Yang Utama Tun kerana bagi saya, bila tidak ada kestabilan politik dan kerajaan telah hilang majoriti, pihak yang sepatutnya dirujuk adalah yang di-Pertua Negeri Melaka. Dan sepatutnya kalau mengikut kenyataan media dulu, dikala saya kehilangan majoriti, kalau kita melihat kenyataan media daripada Setiausaha Kerajaan Negeri pada 2 Mac 2020, dalam perenggan pertama, kalau kita melihat, ini adalah satu, bagi saya adalah satu proses di mana kita boleh melihat bagaimana proses untuk menentukan majoriti itu dilakukan oleh Tuan Yang Utama Tun di kala itu. Dan kalau kita merujuk kepada perenggan yang pertama, dia menyebut bahawa adalah dimaklumkan bahawa Tuan Yang Utama yang di-Pertua Negeri Melaka telah mendapat representasi daripada sebilangan besar Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka, bahawa Ketua Menteri di kala itu, iaitu saya, tidak lagi mendapat kepercayaan sebilangan besar Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka. So, kalau kita melihat kepada proses ini, itu yang sepatutnya dilakukan untuk memastikan pihak yang tidak mempunyai majoriti tidak sepatutnya boleh diberikan pandangan ataupun tindakan-tindakan yang akhirnya memberikan kesan buruk kepada negeri itu sendiri. Okey. Ada apa? Ahli TNPH ada rasa ingin berjumpa KYT? Apa? Jumpa, maksudnya ada ingin jumpa dengan KYT lagi tak untuk memohon secara seperti ini? Itu sebab saya merasakan bahawa Dewan sudah dibubarkan, kerana kita tahu bahawa kuasa untuk membubarkan Dewan adalah kuasa daripada Tuan Yang Utama. Tetapi yang kita agak kesal kerana prosesnya di mana kita yang mewakili bagi saya, bila kerajaan sudah tidak mempunyai majoriti, maka pihak yang sepatutnya mempunyai majoriti itu diambil kira untuk mendengar pandangan-pandangan mereka. Kerana bagi saya, banyak lagi solusi yang boleh dilakukan bagi memastikan kestabilan politik dalam negara kita. Seperti mana kalau kita lihat di peringkat kerajaan persekutuan, banyak lagi proses-proses yang boleh kita lakukan untuk menstabilkan politik negeri Melaka itu. YB, bagaimana kerjasama YB kalau berlaku PRN selepas ini dengan 4 adun yang berpaling kanan? Yang tu kita akan bincangkan dalam konteks Pakatan Harapan, kerana bagi kita untuk kehadapan itu
Pilihan raya itu bukanlah suatu keutamaan, kerana keutamaan kita adalah rakyat itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat ke hadapan itu, apa sahaja tindakan kita, kita akan sepakat di atas nama Pakatan Harapan untuk mengambil tindakan-tindakan ke hadapan untuk memastikan bahawa kestabilan politik itu wujud dan keselamatan rakyat itu diberikan keutamaan. Jadi tindakan PH sekarang ni adalah untuk meneliti semula keabsahan caretaker government. Itu antara yang kita usahakan. YB, boleh jelaskan sikit tak? Semalam YB kata Ketua Menteri bertindak secara bertanggungjawab bila membubarkan DUN kan? Ya. Okey. Apa beza dengan tindakan YB yang mengambil tindakan yang sama pada tahun lepas? Dia kalau kita lihat masa dan keadaannya juga berbeza sebab dikala itu kita tidak kita baru menghadapi COVID-19 Jadi persepsi kita di hadapan dikala itu adalah mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu tidak diberikan secara baik. Jadi option yang ada pada saya dikala itu adalah mengembalikan balik mandat itu kepada rakyat di atas rasa tanggungjawab saya dengan pilihan yang dibuat oleh rakyat. Dan saya selalu menyebut bahawa sebenarnya ketidakstabilan politik dalam negara kita adalah kerana kita mengganggu mandat yang telah diberikan oleh rakyat, dan kita boleh melihat kesannya di peringkat federal, dan hari ini kita melihat kesannya juga di peringkat kerajaan negeri. Saya tak nafikan bahawa mana-mana ketua menteri boleh mencadangkan supaya Dewan Undangan Negeri itu dibubarkan, tetapi prosesnya harus dibuat secara betul, seperti mana yang saya lakukan dikala saya memegang jawatan ketua menteri, dan proses itu dilakukan dengan betul oleh Tuan Yang Utama Tun dikala itu, bagi memastikan bahawa semua pihak akan berpuas hati dan politik itu dapat distabilkan dan rakyat secara dasarnya boleh menerima proses itu. Tapi sekiranya dibenarkan bertemu dengan Tun Muhammad Ali selain mempersembahkan tidak majoriti yang cukup, adakah YB akan persembahkan juga calon ketua menteri daripada sini? Dia sebenarnya macam saya sebut, persoalan paling utama adalah kita harus membuka ruang untuk mengadakan pertemuan. Adapun penyelesaian itu, ianya boleh dibincangkan dengan bagi saya ada banyak formula-formula penyelesaian untuk memastikan politik dan kestabilan di peringkat kerajaan negeri itu dapat kita lakukan. Itu saja. Apabila sekiranya darurat terpaksa diisytiharkan? Dan bagi saya, mengheret Melaka kepada darurat adalah sesuatu yang cukup buruk bagi rakyat, kerana dia memberikan satu persepsi yang cukup negatif kepada negeri, kerana kita tahu bahawa kita dalam proses daripada satu fasa kepada satu fasa, kerana kita tidak boleh balik kembali untuk merosakkan gambaran ekonomi kita, kerana kita sedang membuka pintu ekonomi kita kepada rakyat, dan tidak wajar darurat itu dilihat sebagai untuk menjaga rakyat, sedangkan dia akan memberikan kesan gambaran ekonomi yang buruk kepada rakyat, terutamanya di negeri Melaka yang kita baru nak membuka pintu pelancongan kepada negeri ini. Okey. Ada apa persoalan lagi? Kiranya untuk PH pun dah bersedialah untuk hadapi PRN ni. Dia bagi saya kita Pakatan Harapan, muafakat kita memang kekal, sama ada kita mempunyai kerajaan ataupun kita tidak, dikala kita menjadi pembangkang, kita memainkan peranan penting kita. Dan saya fikir Pakatan Harapan di peringkat negeri Melaka, kita pada bila-bila masa memang bersedia untuk mengembalikan balik mandat kita kepada rakyat itu, dan cuma bagi kita memang kita amat duka cita, kerana bagi kita bila kerajaan yang sedia ada itu hilang kepercayaan, mereka tidak menggunakan garis-garis perlembagaan dan proses yang betul untuk memastikan kestabilan politik dalam negeri dan juga dalam negara kita. Okey, Ada permohonan ataupun tawaran kepada salah seorang 4 adun? itu belum kita bincangkan lagi. Nanti jika PRN berlaku, Ya, kalau ada pertemuan 3 penjuru, macam mana? dia bagi saya dalam politik ini pertembungan itu tak dapat kita elakkan, sama ada berapa penjuru pun. So kalau kita lihat dalam sejarah politik pilihan raya dalam negara kita, pertembungan sehingga 13 penjuru pun ada. Jadi bagi saya kita harus terima demokrasi sebaiknya, tapi yang paling penting keutamaan kita harus kita berikan fokus kepada kesihatan, ekonomi dan juga keselamatan rakyat. Biarlah dalam apa keadaan pun rakyat dalam keadaan yang selesa dan selamat untuk mereka membuat keputusan itu.
Jadi adakah tim PH Melaka sudah berbincang untuk persiapan persediaan hadapi PRM? Setakat ini kita lebih banyak memberikan fokus kepada penyelesaian kepada kestabilan politik berbanding dengan pilihan raya itu sendiri. Maksudnya tak dibincangkan lagi lah. Tidak dibincang. Masih lagi bincang mengenai keabsahan ketika gabungan. Saya lebih melihat kepada kestabilan politik negeri, kerana bagi saya keutamaan hari ini bahawa jalan ke hadapan bagi memastikan politik negeri Melaka itu stabil lebih baik berbanding dengan kita mencari penyelesaian lain. Oleh berbalik ke darurat, bagi Sarawak juga sedang melalui fasa darurat. Maka Ya. election itu boleh dielak. Adakah itu akan diambil kira di Melaka? Dia memang kalau kita lihat Sarawak itu berlaku, tetapi Sarawak mempunyai satu bentuk kestabilan politik kerana mereka mempunyai kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat. Berbeza dengan Melaka. Melaka mempunyai satu kerajaan yang minoriti. Jadi bagi saya ini tidak wajar berlaku kepada kerajaan negeri kerana kerajaan itu hilang kepercayaan daripada rakyat kerana dia mewakili ahli-ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri. So YB, Yep. ada Datuk Seri Desmond kata ada pelbagai pihak mendekati beliau lah. So amanah dan salah satunya tu betul. Dia memang itu terpulang kepada beliau lah untuk masa depan beliau Tapi bagi kita macam saya sebut tadi, kita akan bertindak di atas semangat Pakatan Harapan. Okey. Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semua selamat, jaga diri semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ambil gambar apa? Jangan rapat. Jangan rapat maksudnya. Diamin. Jangan rapat-rapat. Lebih diamin. Ada sound. Lebih diamin satu lagi ya. Lebih diamin masuk lah. Lebih diamin masuk. Sini sikit lah. Okey. Alright. Jalan sikit lah. Jalan sikit. Okey. Terima kasih semua. Take care. Alright. Terima kasih semua. Boleh.